tadi mengenai macam mana nak membina anda punya profile page seperti mana yang saya tunjuk sekarang ini. Dan sebagai contoh lah, kalau ada orang yang meminati untuk pergi ke saya punya laman, maka mereka boleh merujuklah kepada laman yang berkenaan. Dan apa yang mereka boleh temui adalah mereka boleh tahu apa saya punya diri, biodata dan lain-lain lah. So kalau mereka klik kepada CV, dia akan pergi ke page CV saya. Dan kalau mereka nak update dan upload dan sebagainya, dan saya contohnya ada tambah buat research yang baru, so saya boleh tambah pada dokumen yang berkenaan ini dan dia akan auto update. Kat sini ditulis dah, updated automatically every 5 minutes. Jadi kalau saya nak mengupdate saya punya profile ni amat mudah. Jadi untuk petang ni kita akan explore satu feature baru yang dinamakan sebagai Google Analytics. Anda dipersilakan untuk pergi Google Analytics. Dah pergi dah? Google Analytics ni tak lain tak bukan adalah kita akan menggunakan konsep pengukuran matrices. Pengukuran apa dia? Matrices untuk mereka yang berkunjung kepada kita punya website. Tak guna kita ada website kalau last kali tak ada orang pergi. Betul? Tak guna anda ada banyak investment yang anda telah gunakan untuk mendaya upaya apa juga yang kita buat, tapi last kali we do not able to measure the impact based on our investment. So inilah yang kita akan lakukan sebentar lagi. Okay, sekejap. Saya salah account ni. Okay, account saya mana patutnya? Oh, account saya ni. Alright. So, ini adalah account saya. Ini adalah blog saya. Okay, betul kan? Ke orang yang lain ni? Orang yang sama Okay. So, pergi kepada Google Analytics. So, selepas pergi, anda akan tulis start new lah kan? Okay, ni fresh tau. Fresh maknanya saya pun sama-sama dengan awak buat sama-sama So, kita akan create a new account. So, saya tulis kat sini SEMSA lah SEMSA Technology. Terpulang pada awak lah Saya tunjuk contoh saja. Kemudian saya akan letak next. Next ni saya akan bagi property name. So property saya adalah saya punya website lah. So saya akan tulis SciDKP39. Betul tak? So kat sini saya akan ubah kepada Malaysia. Malaysia ni dia punya GMT tambah 08. Currency saya MYR iaitu Malaysia Ringgit. This is just to give some indicator lah Ringgit. Malaysia Ringgit. Ringgit. Okay. RM. Kemudian saya akan tekan butang next. Sekejap Show advanced option. Okey, saya tekan next saja. Okey, selepas itu saya akan ambil industri education. Contoh jobs and education. So I'm going to specify small. Next, business objective. So saya akan fokus on examine user behavior. So ini saya punya fokus lah dengan get baseline report. Saya ambil inilah satu. Examine user behavior. Okey, setakat ni boleh follow Okay, saya ulang balik. Mula-mula anda pergi kepada yang mula-mula tadi, apa dia? Account creation. So, berikan nama. Saya bagilah apa-apa nama yang saya suka. Kemudian saya tekan next. Saya letakkan property. Property saya adalah SciDKP39 ni. Maknanya property di sini merujuk kepada website kita. Website is our property. Okay. Kemudian kita pergi kepada next. Kita akan memilih industri. Saya ambil job and education, small industry. And then we are going to create our business objective. So our business in this case is basically want to measure the human behavior with regard to our health promotion. Okay, kemudian kita akan tekan butang create dan dia akan ada perjanjian lah, which is kita accept je lah kan. Kita accept. Selepas anda accept, maka dia akan ada menu untuk data collection. Ada tak? Tak ada. Kalau tak ada apa yang saya buat seperti anda buat ni, maknanya anda buka website lain ni. Sekejap, data collection. Kalau anda tekan skip now ni, anda memang kena start balik yang different perspektif lah Jadi nak mudah, kita ada 3 tempat utama capaian data. Pertama, web. Kedua, Android app. Ataupun yang 3, iOS app. So kalau kamu mahir untuk membuat aplikasi, dan sepatutnya anda sebagai PPKP ni mesti ada satu grup lah, dipanggil sebagai Environmental Health Technologies, yang akan berjuang untuk membangunkan teknologi-teknologi environmental health. Bukan environmental health. Environmental health. Jadi ada wajarnya untuk anda mahir lah untuk buat aplikasi dan sebagainya untuk membantu masyarakat, negara dan juga pengamal bagi memastikan benda ni tercapai dengan jayanya. Okey, saya akan bantu anda lah untuk yang paling basic iaitu web. So anda boleh klik web ni. Klik sekarang. So bila anda klik web ni, dia akan tanya website URL. Betul tak? Ingat tak saya suruh anda tulis kat depan ni? Ada yang tak tulis Betul tak? Saya pun tak tahu kenapa anda tak tulis. It's a very simple instruction. Please write the name of your site. But you forgot to do it. Never mind. So now saya akan tulislah. Saya punya adalah seperti berikut. Sites.google
www.com.google.com/view/sci-dkp39. Okey, jelas? Website URL saya lah. Okey, macam mana saya dapat? Saya dah publish tadi Ke ada yang tak publish lagi websitenya? Mana yang tak publish lagi website dia, boleh tekan butang publish. Sebelum anda publish tadi, dia akan bagi tahu tentang beberapa makna lah dan perkataan, terutama dalam bab-bab nak memberikan nama pada anda punya domain. Lepas tu anda tekan publish, dia dah standby untuk publish lah ya. Okey, so saya dah bagi nama saya sci-dkp39. So kalau saya type secara manual, sites.google, mesti ada S .com/view/sci-dkp39, maka akan keluarlah blog saya. Betul Okey, kalau anda type pada komputer kamu pun, kamu akan nampak yang saya punya juga ya. Kalau kamu yang type samalah sci-dkp39 ni. Kamu type yang kamu punya lah. Baik, kat sini kita akan masukkan URL kita. So URL ni tak payah masukkan HTTPS, kita just masukkan je. Kemudian stream name ni saya namakanlah sebagai Ismail SA Profile. Okey, Ismail SA Profile. Okey, bawah ni dia akan tanya automatic measure interaction bla bla bla, kita follow je lah Measuring page view, scrolls, outbound clicks and more. Kat sini anda boleh tengoklah apa yang dia tengok lagi. Video engagement, file download from interaction and so on. So saya akan tekan butang create stream Saya akan tekan butang create stream. So bila saya tekan butang create stream, maka dia akan keluar satu pop-up lah seperti yang anda nampak ni. Dia tulis web stream details, data collection and so on, dan dia bagi juga pop-up untuk install dalam instruction. So install dalam instruction ni maksudnya anda kena masukkan tagging ni dalam index HTML file dalam anda punya website bila anda publish secara manually di dalam server hosting kamu. Ini saya skip dulu sebab nanti saya ajar yang mudahnya cara. Baik, dekat sini dia akan keluar yang saya punya keluar ni. Awak punya keluar ke tak? Ke tak keluar-keluar lagi? Keluar tak yang macam saya ni? Tak keluar Tak keluar sebab apa? Mana yang tak keluar tu? Okey, kalau dah jelas, dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, tolong lihat di sebelah kanan, dia ada satu perkataan namanya measurement ID. Apa dia? So sebelah sini dia ada satu logo yang membolehkan anda mengopi. Apa dia? Anda copy, anda tekan. Anda tekan, dia telah copy Kemudian anda boleh tutup web stream ni. Bila anda tutup tiba-tiba hilang ataupun anda lupa dan anda nak pergi balik, maka anda boleh klik kepada menu yang asal ni, iaitu Ismail SA Profile. Anda klik, dia akan keluar balik maklumat tadi lah untuk membolehkan anda mendapatkan data-data yang anda mahukan. Okey, ini contoh. Okey, data collection is pending, continue to the home. Okey, so saya continue to the home, maka dia akan adalah maklumat yang berkenaan. Okey, dia akan keluar macam ni. Saya akan tekan save saja. Saya tak nak ada apa-apa offer daripada Google lah. Okey, kat sini dia akan tulis get tagging instruction. Ini adalah cara nak meletakkan dokumen yang tadi. Bila anda tekan get tagging instruction ni, dia keluar web stream details ni. Nampak tak? Okay, anda kena berani tekan lah. Jangan takut-takut tekan. Tekan je. Kalau rosak pun nanti saya repair. Jangan risau. Kadang-kadang dia tak boleh nak ulang ni Ain. Tak apa, saya cuba ulang balik. Sebab dia sekali jalan je ni. Okey, apa yang jumpa tadi adalah Google Site Tagging. Dia akan keluar macam ni. Dan apa yang saya lakukan tadi adalah basically dekat bawah ni dia ada tulis save dan sebagainya. So saya tekan je butang yang berkenaan dan dia akan pop up lah kepada menu yang baru, iaitu yang ini. Ini menu dia. Keluar tak menu ni? Kalau keluar, anda boleh klik. Anda klik sampai dia keluar macam ni lah. Okey, dia dah keluar, maka ambil measurement ID ni copy. Dah copy dah? Dah tak apa. Lepas ni saya akan pause untuk saya bantu mana yang tak boleh follow. Okey, contoh dengar baik-baik. Contoh, anda nak tambah property yang baru. Apa dia? Dekat sebelah sini dia ada menu, iaitu kita boleh create another property. Maknanya profile yang berkenaan, yang namanya saya ni, account Semsa Teknologi ni, boleh create another property. Contoh, saya ada website yang kedua, website yang ketiga, website keempat dan sebagainya. Itu adalah saya punya property. So saya boleh klik kepada create new property. Ini contoh, tak payah buat tak apa. Nak tunjukkan kalau anda ada property baru yang anda nak create. So proses dia sama juga. Okey. Yang penting kita nakkan apa dia? Measurement ID tadi. Baik, saya telah dapat measurement ID saya dengan pergi kepada klik button pada website yang berkenaan. Kalau nak tengok instruction on tagging, sekejap lagi saya ajar masih guna HTML kat sini. Alright, dah siap, maka pergi kepada blog masing-masing, pergi kepada gambar gear. Pergi gambar gear ni, dah pergi gambar gear dah. Pada gear ni ada satu elemen namanya analytics.
pada analytics ni adanya Google ID Tracking Measurement ID. So saya tampallah. Kemudian saya tekan Enable Analytics. Okay. Saya tekan butang pangkah dan saya tekan butang Publish. Ya. Saya publish lah. Basically bila kita masukkan je kita punya Analytics ID tu, dia akan automatically try to stream all the feedback and data. Okay. So sekarang ni data saya dah stream. Saya dah letak measurement ID. So next kita akan pergi kepada sebelah kiri namanya reports. Reports ya. Saya klik kepada reports sekarang. Bila saya klik kepada reports, maka dia akan keluar something like this lah. Anda nampak kan ada banyak graf-graf kat sini. Nampak tak? Ada keluar graf ke tak? Ada ya. So dekat sini anda boleh tengok perkataan real time. Anda boleh klik real time. Ini nak tahu sama ada website kita berjaya ataupun tidak adalah anda pergi kepada real time. So pada real time ni anda akan nampak berapa banyak user yang pergi ke website kamu. Untuk memudahkan anda punya proses pengetesan ni, pengujian ni, maka anda boleh gunakan handphone masing-masing lah untuk pergi ke sites kamu. Contoh saya type sekarang sites.google.com /something sites.google.com/view/ anda punya nama website lah DKP 39 ya, dan saya tekan butang enter. Apabila saya tekan butang enter, maka saya telah masuk ke website saya, betul? Dan sebenarnya over a period of time dia akan ambil masa lah untuk update the data, tapi basically kalau anda dapat internet connection yang bagus dan Google ni dah boleh sync dengan anda punya blog, maka anda punya measurement akan mula dikira. Okay? Saya tunjukkan contoh sekejap ya. Tu nampak tak? Nampak ke tak? Tak nampak ni tiba-tiba dekat bawah ni real time ni dia ada tulis lah ada seorang yang pergi my blog. Betul tak? So anda boleh cuba pergi ke blog saya. Cuba anda pergi ke blog saya. Blog saya adalah seperti yang saya tunjuk tadi, sites.google.com/view/SciDKP39. Anda boleh try pergilah. Dan anda boleh menggunakan device yang sama ada phone ataupun komputer. Nanti dia akan ada update lah kat sini. So, saya boleh lihatlah berapa ramai orang yang merupakan first visit dan apakah page view yang mereka pergi. Okay, cuba pergi ke website saya dan cuba navigate ataupun try olah eksplorasi dalam website saya ni. Dalam masa sama anda boleh tengok kat depan apa jadi bila kamu explore saya punya website ni. Kamu akan nampak a few numbers are going to be popping up. Betul tak? Nampak contoh, user engagement dah mula ada. Nampak ada orang tengah tengok saya punya hobi. Ada orang tengah tengok saya punya CV. Setakat ni ada 5 orang user sedang tengok saya punya website. Faham ke tak faham ni? Faham So maknanya saya boleh tahulah siapa yang klik ke mana dan ke mana. Contoh saya sendiri pada phone saya klik kepada My Works. So walaupun anda tak nampak ataupun page yang berkenaan itu adalah hidden, betul tak? Page tu hidden kan? Page yang saya set tadi hidden kan? Tapi saya boleh tahu ada 3 orang tengok website saya, CV saya dan sebagainya. So this is a very important element and in fact they also tagging the spatial analytics with regard to the IP address of your phone punya internet connection. So kat sini kita boleh nampak ada ramai orang yang gunakan mobile dan ramai juga yang gunakan desktop. So this is called analytics. Apa dia? So analytics ni is very crucial and important, especially jika anda nak menilai perkara-perkara berikutlah. User engagement. Maknanya berapa ramai orang yang engage dengan anda punya produk ataupun page. Kemudian scroll. Berapa ramai orang scroll, berapa ramai orang visit. Dan kita boleh tahu perkara-perkara yang berkenaan. Ada 5 orang klik. So daripada 5 orang klik ini akan pergi ke mana? Yang paling tinggi adalah mana ni? Tadi akademik. Daripada akademik dia pergi kat CV pula. Dia nak tengok CV saya kan? Contoh. Betul tak? So benda-benda ni anda boleh tengok secara live. Ini kebetulan saya punya lah. Nanti anda punya anda boleh buat sendiri. Boleh tengok So saya boleh gunakan report snapshot untuk get the clear picture of the day. Cuma tak berapa nampak on the current status because it is need to be accumulated around a days. So saya boleh gunakan comparison matrices yang ada. Yang ini saya banyaklah keadaan saya tak secara spesifik menceritakan penggunaan sepenuhnya Google Analytics ni. Tapi kalau kamu nak, kamu boleh buatlah custom insight. Means that you are trying to investigate what is happening on your page. Untuk level kamu ni, kalau kamu dah boleh display real time data, kamu boleh show that the real time data will be like this.
the interaction will be like this is quite okay already in my opinion lah. So maknanya kalau anda buat apa-apa activity sepanjang anda punya health promotion during the day, make sure that your participant is involved using your platform. Faham tak? Contoh kalau ada quiz, nak suruh dia tulis pakai tangan boleh, tulislah. Tapi make sure dia engage balik kepada you punya digital technology. Why? Sebab kita nak rekodkan dia punya matrices ya. Macam ni kita dah boleh nampak lah. Saya ada beberapa page yang paling ramai orang tengok CV, antara yang kedua terbanyak adalah hobi. So kalau anda boleh bayangkan, CV itu adalah contohnya agent. Hobi itu anda boleh bayangkan host, anda boleh bayangkan works itu adalah environment. So kita boleh tahu perspektif mana yang sedang dilihat oleh dimensi pengguna kita. Setakat ni jelas Baik. Saya boleh klik kepada yang bahagian bawah, namanya examine user behavior, dan saya boleh klik kepada overview. Dan saya pula juga boleh lihat orang ni kalau pergi ke website saya, mula-mula dia pergi mana? Lepas tu dia pergi ke mana? Lepas tu dia pergi ke mana? Dan dia pergi ke mana? Sampailah ke akhirnya. Contoh, mula-mula dia masuk page. Lepas tu dia klik kepada agent. Daripada agent tu dia akan ada story yang bawa dia study pula pasal host. Lepas tu tiba-tiba daripada 10 orang ada 4 orang yang break up. Tiba-tiba je dia keluar pergi tempat lain. So all these things can be measured using the analytical measures yang ada dekat dalam kita punya Google Analytics. Cuma kat sini dia tak ada data ni. Possibly because the data is quite new, so dia kena analyze dulu streaming all the data and so on, make a conversion and so on, barulah last kali dia akan tunjukkan kepada anda matrices ini. So ini data tak available lah for the time being. Kalau benda ni berterusan selama beberapa minggu, maka saya akan nampak trend dia. So apa yang saya kena buat bila saya dah ada blog seperti yang anda lihat ni? Saya kena buat apa dia? Ada 4 step saya dah ajar itu apa dia. Yang pertama apa dia? Lupa dah. Yang keempat apa dia? Yang kedua anda kena buat sharing. Ya, yang kedua ingat anda kena buat sharing. So apa yang anda nak share ni, yang saya tunjuk saya punya website ini adalah dipanggil landing page. Apa dia? Landing page. Dia nak ambil kita punya info daripada TikTok ke, daripada Facebook ke, daripada YouTube ke, itu dia punya pasal. Last kali dia mesti di-convertkan ke satu landing page yang anda akan monitor. Sebagai monetization lah, dalam case nak membuat monetization. Tapi dalam case perbincangan kita ni, kita nak monetize in term of the user experience itself. Sama ada dia suka ke, dia tak suka ke, demographic dan sebagainya, kita boleh nampak. So in fact, saya also can synthesis the demographic experience and so on. Tapi of course, data ni belum matang lagi, belum matured. Kalau dah matured, nanti saya boleh nampak lah audiences saya. Contohnya lelaki ke perempuan. Contohnya yang ramai itu gunakan apa jenis teknologi. Adakah dia gunakan Android, ataupun dia gunakan OS, ataupun dia menggunakan web apps, iPad ataupun tablet, semua tu akan ditunjukkan di sini. Okey, setakat ni jelas? Senang ke susah buat analytics ni? Dia perlu dipelajari lah sikit. Yang penting anda nak logkan dia je. So, sampai bila-bila data saya yang ada di sini akan dilogkan dan disimpan di dalam Google Analytics. So, saya boleh buat exploration yang lanjut lah. Seperti nak buat laporan, data streaming dan lain-lain. That's why kalau tuan-tuan nak tengok kat sini dia ada contoh exploration, path exploration ni contoh lah. Path exploration ni dia dah bagi template. So kita boleh tahu berapa ramai orang yang pergi daripada mana ke mana ke mana ke mana sampai dia bawa ke website saya. Ini agak tinggi lah level dia, tapi saya just nak share kepada kamu bahawa dengan digital content yang kita ada, kita boleh scrutinize. Kita boleh tahu setiap satu ke mana orang pergi dengan hanya melihat kepada kita punya user screen. Kita punya GUI apa tu? Graphical User Interface. Okay.